Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, nama saya Nur Syakira binti Kasim, wakil daripada kumpulan 13. Okey, sekarang kami akan membentangkan Undang-Undang Maritim yang terdiri daripada 38 peraturan dan terbahagi kepada 5 bahagian. Sekarang saya akan serahkan kepada rakan-rakan saya untuk membentangkan peraturan yang bermula daripada peraturan 10 hingga peraturan ke-25. Terus 10. Peraturan ini menyatakan tentang pemisahan lalu lintas. Kapal yang menggunakan lalu lintas haruslah mengikut peraturan ini agar dapat mengelakkan segala kemalangan yang akan berlaku. Sebagai contoh, kapal yang menggunakan laluan ini adalah kapal vessel, kapal layar dan lain-lain. Kapal ini juga harus mengikut had laju yang ditetapkan bagi mengelakkan berlaku kemalangan yang tidak diingini. Rules ke-12. Rules ke-12 menyatakan dua kapal yang menghampiri satu sama lain sehingga melibatkan kemalangan. Kapal-kapal yang menggunakan laut haruslah menganggarkan jarak kedudukan mereka dengan cepat agar tidak berlaku kemalangan. Sebagai contoh, kapal yang ingin berlabuh di pelabuhan haruslah menganggar jarak kapal dengan pelabuhan serta kelajuan haruslah diperlahankan. Rule 13 berkaitan dengan situasi memintas, di mana ia menggariskan tanggungjawab kapal yang memotong untuk mengelak kapal yang ingin dipintas dan tindakan yang harus diambil oleh kapal tersebut supaya laluannya selamat. Rule 14 adalah mengenai tanggungjawab kapal apabila menavigasi di dalam atau berhampiran dengan laluan yang sempit atau laluan pelayaran. Ia menggariskan tanggungjawab utama bahawa kapal tersebut mestilah berada dalam saluran yang betul. Rule 15 adalah merangkumi situasi apabila dua kapal sedang menyeberang atau bertemu. Ia menggariskan tanggungjawab setiap kapal untuk mengelakkan pelanggaran. Kapal yang ingin memberi laluan mestilah mengambil tindakan yang awal, manakala kapal yang lagi satu mestilah kekal dalam laluan dan kelajuannya, melainkan kapal yang memberi laluan tersebut tidak mengambil tindakan yang sepatutnya dan secukupnya. Rules 17. Asia must stand on vessel. Terbagi kepada 4. Yang pertama, whereon of two vessel is to keep out of the way of the other shall keep her course and speed. Okey, maksudnya kat sini, selagi kapal mengambil tindakan yang tepat pada masanya, tiada masalah bagi stand on vessel mengikut peraturan di atas. Dan stand on vessel diperlukan untuk tidak mengambil tindakan, tetapi ia tidak bermakna dia tidak akan berjaga-jaga dan memantau keadaan. Okay, yang kedua, the latter vessel may however take action to avoid collision as soon as it becomes apparent to her that the vessel required to keep out of the way is not taking appropriate action in accordance with the rules. Okey, maksudnya kat sini, the watchkeeper yang ke atas kapal tu, dia perlu berwaspada dan sepatutnya memantau keadaan semasa. Pelan tindakannya bagi tindakan mengelak harus bersedia pada semua keadaan. Kerana dia perlu mengambil tindakan mengelak jika kapal memberi laluan. Gagal mengambil tindakan atau jika tindakan itu tidak mencukupi, boleh menyebabkan bahaya yang akan berlaku. Okey, yang ketiga, when from any cause, the vessel required to keep her course and speed find herself so close that collision cannot be avoided by the action of the giveaway vessel alone. She shall take such action as will best aid to avoid collision. Okay. Maksudnya dekat sini, tindakan yang akhirnya diambil oleh stand out vessel untuk mengelakkan situasi bergantung pada apakah sifat tindakan kapal yang memberi laluan itu. Jika tindakan itu tidak mencukupi untuk membersihkan situasi suku tertutup tu, maka stand out vessel perlu mengambil tindakan yang akan menjauhkan dua kapal dengan selamat dari satu sama lain. Okay. Yang ketiga, a power-driven vessel which takes action in a crossing situation in accordance with subparagraph.
of these rules to avoid collision with another power-driven vessel shore. If the circumstances of the case admit, not alter course to port for a vessel on her own port side. Okey, kat sini, tindakan yang dilakukan oleh stand-out vessel tidak seharusnya menjadi malapetaka, tapi sebaliknya, ia harus meningkatkan tindakan pembersihan. Walau bagaimanapun, nasihat perlu supaya tidak mengubah haluan ke pelabuhan untuk memberi laluan kepada kapal yang berada di sebelah pelabuhannya. Okay, yang keempat, this rule does not relieve the giveaway vessel of her obligation to keep out of the way. Maksudnya, hanya kerana stand-out vessel telah dipaksa untuk mengambil tindakan tidak bermakna kerana kapal yang memberi laluan telah menyerahkan wang kepada tempat duduk di atas kapal, dia masih bertanggungjawab mengikut peraturan untuk menjauhkan diri. Rules 18. Responsibilities between vessel. Terbagi kepada empat. Yang pertama, a power-driven vessel underway should keep out of the way of, iaitu a vessel not under command, a vessel restricted in her ability to maneuver, a vessel engaged in fishing, a sailing vessel. Okey. Memahami dan mematuhi peraturan perkara di atas perlu diingati dan digunakan apabila memenuhi mana-mana jenis kapal yang dinamakan. Kecuali jika keadaan berada dalam TSS, iaitu Traffic Separation Sea, atau saluran sempit atau situasi memintas timbul. Kemudian, peraturan yang dinamakan di atas akan diutamakan jika mereka memerlukannya. Yang kedua, any vessel other than a vessel not under command or a vessel restricted in her ability to maneuver shore, if the circumstances of the case admit, avoid impeding the safe passenger of vessel constrained by her craft, in heavy the signal in rules 28. Sebagai contoh, dalam TSS atau saluran Nero, jika kapal tidak boleh membenarkan memotong oleh kapal yang dibebal walaupun dia sedang menghalang laluan, tetapi mengikut peraturan tertentu, dia masih mematuhi peraturan tersebut. Okay. A vessel constrained by her craft shall navigate with particular caution, having full regard to her special condition. Okey, maksudnya kat sini, kapal yang di draft tidak seharusnya mengambil kesempatan yang tidak wajar daripada keadaannya dan menggunakan kapal lain untuk memberi laluan kepadanya. Dia harus menavigasi dengan penuh kewaspadaan dan berkaitan dengan draftnya. Dan dia sepatutnya berada dalam kelajuan yang selamat dan boleh dihentikan atau diperlahankan untuk mengelakkan situasi yang berisiko. Okay, yang ketiga, a seaplane on the water shall, in general, keep well clear of all vessels and avoid impeding their navigation. In circumstances, however, where risk of collision exists, she shall comply with the rules of this part. Okay. Maksudnya kat sini, memandangkan kapal terbang laut tidak boleh digerakkan boleh menyebabkan ketidakpastian yang tidak wajar untuk kapal lain yang perlu dibersihkan. Walau bagaimanapun, risiko tetap wujud, maka dia perlu berkelakuan seperti kapal dan mengambil tindakan mengikut peraturan. Yang keempat, wing, iaitu wing in ground. Craft shore when taking off, landing or in-flight near the surface. Keep well clear of all other vessels and avoid impeding their navigation. Okay. Second, a wing craft operating on the water surface should comply with the rules of this part as a power-driven vessel. Okay, rule 19. Action by giveaway vessel. Every vessel which is directed to keep out of the way of another vessel shore, so far as possible, take early and substantial action to keep well clear. Okey, maksudnya kat sini, giveaway vessels harus mengambil tindakan dengan baik terhadap masa tu dan anggarkan kelajuan pendekatan antara dua kapal. Dan dia juga perlu anggarkan anggaran selang masa dan kemudian mengambil tindakan. Jangan ambil tindakan yang lewat kerana ini akan membuatkan stand on vessel bimbang dan dia kemudiannya boleh mengambil tindakan yang akan memudaratkan kedua-dua kapal. Peraturan 19. Kelakuan kapal dalam jarak pelihatan terhad. Peraturan ini menggariskan tindakan yang perlu diambil oleh kapal dalam keadaan jarak pelihatan terhad.
Pertama, peraturan ini berkuat kuasa ketika kapal tidak dapat melihat satu sama lain disebabkan jarak pandang yang terbatas. Semua kapal dikehendaki bergerak dengan kelajuan selamat mengikut keadaan dan kapal bermotor perlu bersedia untuk bertindak cepat. Ketiga, keterlihatan yang terbatas mesti dipertimbangkan oleh kapal dalam pematuhan terhadap peraturan navigasi. Keempat, kapal yang mengesah kapal lain melalui radar dan ada potensi pelanggaran mesti mengambil tindakan mengelak dengan lebih awal dengan mematuhi panduan khusus untuk mengubah laluan. Kelima, jika kapal mendengar isyarat kabur dari kapal lain atau berada dalam situasi jarak dekat dengan pandangan terbatas, ia wajib mengurangkan kelajuan dan mungkin perlu berhenti serta menavigasi dengan berhati-hati sehingga risiko pelanggaran berlalu. Peraturan 20. Peraturan lampu dan bentuk kapal. Pertama, menetapkan kepatuhan kepada peraturan lampu dan bentuk kapal dalam semua keadaan cuaca. Kedua, lampu yang ditetapkan perlu dipamerkan dari matahari terbenam hinggalah matahari terbit, tanpa lampu lain yang membingungkan, mengurangkan keterlihatan atau mengganggu peninjauan yang tepat. Ketiga, lampu ini juga perlu dipamerkan dari matahari terbit hingga terbenam dalam jarak penglihatan terhad dan boleh ditunjukkan dalam keadaan lain jika perlu. Keempat, bentuk kapal yang ditetapkan wajib digunakan pada waktu siang. Kelima, lampu dan bentuk mesti mematuhi butiran yang digariskan dalam lampiran 1 kepada peraturan ini. Secara keseluruhan, peraturan ini bertujuan untuk memastikan navigasi yang selamat dengan memperhatikan perbezaan keterlihatan dan waktu sepanjang hari. Peraturan 21. Merangkumi definisi bagi pelbagai lampu navigasi pada kapal. Yang pertama, lampu kepala haluan. Lampu putih di atas garis tengah kapal menunjukkan cahaya meliputi 225 darjah horizon. Kedua, lampu sisi. Lampu hijau di sebelah kanan, lampu merah di sebelah kiri, masing-masing menunjukkan cahaya dalam lingkungan 112.5 darjah horizon. Ketiga, lampu belakang. Lampu putih di bahagian belakang kapal menunjukkan cahaya dalam lingkungan 135 darjah horizon. Yang keempat, lampu tarik. Lampu kuning dengan ciri-ciri yang serupa dengan lampu belakang. Kelima, lampu serata. Menerangi 360 darjah horizon. Yang terakhir, lampu berkelip. Lampu yang berkelip pada kadar 120 kelipan atau lebih dalam 1 minit. Sekarang saya akan bentangkan peraturan 22. Peraturan 22 ni adalah peraturan kenampakan lampu isyarat pada vessel. Okey, lampu-lampu isyarat yang ditetapkan dalam kaedah ini hendaklah mempunyai keamatan cahaya sebagaimana dinyatakan dalam Seksyen 8 Annex 1 kepada peraturan ini supaya boleh dilihat dari julat minimum. Keterlihatan lampu ni harus pada julat minimum dalam batu nautika ditentukan mengikut jenis kapal seperti dalam Seksyen 8 Annex 1. Okey, kapal-kapal kapal yang berbeza mempunyai julat minimum yang berbeza. Bagi vessel yang panjangnya 50 meter atau lebih, satu lampu mercu 6 miles. Kalau side light, stern light, towing light dengan lampu cahaya berkeliling iaitu warna putih, merah, hijau atau kuning, dia punya julat minimum dia adalah 3 batu nautika. Manakala kapal yang panjangnya 12 meter atau lebih tapi kurang daripada 50 meter, lampu mercu dia dalam 5 miles. Kecuali panjang dia tu kurang daripada 20 meter, dia julat minimum dia 3 miles. Okey.
side light. Kalau side light, stern light dengan towing light, dan lampu keliling iaitu putih, merah, hijau atau kuning, julat minimumnya adalah 2 miles. Manakala bagi kapal yang panjangnya kurang daripada 12 meter, satu lampu mercu, julat minimumnya adalah 2 miles. Satu lampu sisi, satu batu. Kalau lampu tunda dia 2 batu. Satu lampu cahaya yang berkeliling tu warna putih, kuning, hijau atau merah, julat minimumnya sekurang-kurangnya 2 batu. Bagi vessel atau objek yang tidak dapat dilihat dengan jelas dan sebahagiannya terbenam atau sedang ditunda, satu lampu cahaya keliling warna putih, dan julat minimumnya adalah 3 batu. Manakala peraturan 23 adalah peraturan yang berkaitan dengan vessel pacuan kuasa yang sedang berlayar. Okey, sesuatu vessel pacuan kuasa yang sedang berlayar hendaklah menunjukkan satu lampu mercu hadapan. Lepas tu yang kedua, satu lampu mercu yang kedua di belakang, kedudukannya lebih tinggi daripada lampu mercu hadapan. Kecuali bagi vessel yang panjangnya kurang daripada 50 meter, dia tidak diwajibkan untuk memasang atau menunjukkan lampu mercu kedua, tetapi dia boleh berbuat demikian. Okey, seterusnya lampu sisi. Lagi satu, kapal ni perlu menunjukkan stern light. Satu vessel cushion angin apabila beroperasi secara tanpa sesaran, dia hendaklah menunjukkan sebagai tambahan kepada lampu-lampu isyarat yang diletakkan dalam perenggan A, iaitu dia perlu menunjukkan satu lampu mercu di hadapan dan lampu mercu kedua, di mana lampu mercu dan mercu dua ni perlu berada pada ketinggian yang lebih tinggi daripada lampu mercu hadapan, dan lampu sisi dan lampu stern light. Okey, ini mempertunjukkan satu lampu cahaya berkeliling kuning yang berkelip. Seterusnya, sesuatu vessel pacuan kuasa yang kurang daripada 12 meter boleh sebagai pengganti bagi lampu-lampu isyarat yang telah ditetapkan. Seperti dalam perenggan A, kaedah ini mempertunjukkan satu lampu cahaya yang berkeliling putih dan lampu-lampu sisi. Okey, sesuatu vessel pacuan yang panjangnya 7 meter dan kelajuan maksimumnya adalah tidak melebihi daripada 7 knot, boleh sebagai ganti bagi lampu-lampu isyarat yang ditetapkan dalam perenggan A. Kaedah ini mempertunjukkan satu lampu cahaya berkeliling putih, dan hendaklah jika boleh juga mempertunjukkan lampu-lampu sisi. Seterusnya adalah lampu mercu atau lampu cahaya berkeliling putih bagi vessel pacuan kuasa yang panjangnya kurang daripada 12 meter, boleh dipindahkan daripada garis tengah memanjang vessel itu sekiranya pemasangan di garis tengah. Syarat bahawa lampu-lampu sisi hendaklah dicantumkan di dalam satu lentera dan dibawa di garis tengah memanjang vessel, atau diletakkan sebeberapa dekat yang boleh dengan garis memanjang yang sama seperti lampu mercu atau lampu cahaya berkeliling putih. Seterusnya peraturan yang ke-24, di mana peraturan ni adalah peraturan penundaan dan penolakan kapal. Okey, satu vessel pacuan kuasa apabila menunda hendaklah menunjukkan 2 lampu mercu yang diletakkan sebaris tegak
dan bukannya lampu bukan lampu isyarat yang ditetapkan macam dalam kaedah A1 dan A2. Apabila panjang tundaan itu diukur daripada stern light vessel yang menunda hingga ke penghujung belakang tundaan yang melebihi 200 meter dan 3 lampu mercu sebaris tegak. Okey, yang kedua adalah lampu sisi, yang ketiga adalah lampu stern light dan yang keempat satu lampu tunda sebaris tegak di atas lampu stern light. Yang kelimanya adalah apabila panjang tundaan itu melebihi 200 meter, satu isyarat bentuk wajib di satu tempat di mana ia boleh dilihat dengan mudah. Apabila satu vessel dan vessel yang sedang ditolak ke hadapan dihubungkan dengan tegannya hingga menjadi satu unit komposit, ia hendaklah dianggap sebagai satu vessel pacuan kuasa dan hendaklah mempertunjukkan satu lampu isyarat yang ditetapkan dalam kaedah 23. Seterusnya, satu vessel pacuan kuasa apabila ia menolak ke hadapan atau menunda di sisi, kecuali dalam kes unit komposit, hendaklah mempertunjukkan dua lampu mercu yang diletakkan sebaris tegak dan bukannya lampu isyarat yang ditetapkan dalam kaedah 23A1 dan A2. Lampu sisi dan satu lampu stern light. Satu vessel pacuan kuasa yang seperti perenggan A atau perenggan C, kaedah ini terpakai juga mematuhi 23 peraturan kaedah 23A dan peraturan kaedah 23A2. Satu vessel atau objek yang sedang ditunda selain daripada vessel atau objek yang disebutkan dalam perenggan G, iaitu satu vessel atau objek yang ditunda selain daripada vessel atau objek yang disebutkan dalam perenggan G, iaitu satu objek yang tidak dapat dilihat, hendaklah mempertunjukkan lampu sisi, satu lampu stern light. Terusnya, apabila panjang tundaan itu melebihi 200 meter, satu isyarat bentuk wajib di satu tempat di mana ianya boleh dilihat dengan mudah, dengan syarat bahawa sebarang bilangan vessel yang ditunda di sisi atau ditolak dalam satu kumpulan hendaklah mempertunjukkan lampu isyarat sebagai satu vessel. Satu vessel yang ditolak ke hadapan yang tidak menjadi sebahagian daripada satu unit komposit hendaklah mempertunjukkan di bahagian haluannya lampu-lampu sisi. Satu vessel yang ditunda di sisi hendaklah mempertunjukkan satu lampu stern light dan di bahagian haluannya lampu-lampu sisi. Satu vessel atau objek yang tidak dapat dilihat dengan jelas dan sebahagiannya terbenam ataupun sesuatu kombinasi vessel atau objek yang ditunda itu hendaklah mempertunjukkan jika lebarnya kurang daripada 25 meter, satu lampu cahaya berkeliling putih terletak pada haluannya dan satu lagi terletak pada stern light. Tetapi rakan tidak perlu dipertunjukkan lampu dekat dengan haluannya atau di haluannya. Jika lebarnya 25 meter atau lebih, dua lampu cahaya berkeliling putih tambahan terletak dekat dengan atau di hujung kelebarannya. Jika panjangnya melebihi 100 meter, lampu cahaya berkeliling putih tambahan di antara lampu-lampu isyarat yang ditetapkan dalam seperti perenggan yang pertama dan yang kedua, iaitu
satu lampu cahaya berkeliling putih terletak dengan haluan atau di haluannya, dan satu lagi terletak dekat lampu stern light. Okey, yang kedua adalah dua lampu cahaya berkeliling putih tambahan terletak dekat dengan atau di hujung kelebarannya, supaya jarak di antara lampu-lampu isyarat itu tidak melebihi 100 meter. Keempat, satu isyarat bentuk wajib di atau dekat bahagian belakang vessel atau objek yang ditunda itu, dan jika panjangnya tundaan itu melebihi 200 meter, satu isyarat bentuk wajib tambahan di satu tempat di mana ia boleh dilihat dengan mudah dan diletakkan di bahagian hadapan yang boleh. Terdapat vessel yang tidak dapat menunjukkan lampu-lampu isyarat atau bentuk isyarat yang telah ditetapkan dalam perenggan. Segala langkah perlu diambil supaya vessel atau objek yang sedang ditunda itu diterangi dengan cahaya atau sekurang-kurangnya untuk menunjukkan akan adanya vessel. Peraturan 25 iaitu peraturan berkaitan dengan kapal layar atau kapal yang sedang berdayung. Okey, satu kapal layar yang sedang berlayar hendaklah mempertunjukkan lampu sisi dan stern light. Bagi kapal layar yang panjangnya kurang daripada 20 meter, lampu-lampu isyarat seperti lampu sisi dan lampu stern light boleh dicantum di dalam satu lantera dan diletak dekat atau di puncak tiang mercu di mana ia boleh dilihat dengan mudah. Seterusnya, satu kapal layar yang sedang berlayar boleh sebagai tambahan kepada lampu-lampu isyarat seperti yang disebut pada perenggan A, mempertunjukkan di atau dekat puncak tiang mercu di mana ia boleh lihat dengan mudah, dan dua lampu cahaya berkeliling sebaris tegak yang di atas berwarna merah dan yang di bawah dia berwarna hijau. Okey, tetapi lampu-lampu isyarat yang tidak boleh dipertunjukkan bersama-sama dengan lantera bercantum yang dibenarkan seperti di perenggan B. Sesuatu kapal layar yang panjang kurang daripada 7 meter hendaklah, jika boleh, dia mesti mempertunjukkan lampu isyarat yang ditetapkan seperti dalam perenggan A dan perenggan B. Tetapi jika ia tidak dapat berbuat demikian, ia hendaklah bersedia dengan satu lampu sulur elektrik atau lantera yang menunjukkan lampu putih yang boleh dipertunjukkan dalam masa yang cukup untuk mencegah pelanggaran dengan kapal-kapal lain. Okey, satu vessel yang sedang didayung boleh mempertunjukkan lampu isyarat yang ditetapkan bagi vessel layar. Okey, tetapi jika ia tidak dapat melakukan sedemikian, ia hendaklah bersedia dengan satu lampu sulur elektrik atau lantera yang bernyala yang menunjukkan lampu putih yang boleh dipertunjukkan dalam masa yang cukup untuk mencegah pelanggaran. Sesuatu kapal layar dan juga didorong dengan satu jentera hendaklah mempertunjukkan isyarat kon berwarna hitam di mana puncaknya tu diterbalikkan, berada di bawah di bahagian hadapan di mana ia boleh dilihat dengan mudah dan jelas. Sekian saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.